Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'du. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanul muslimin, sidang jemaah mati Allah SWT, kita sambung lagi bicara kita dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, masih lagi pada bab yang pertama, iaitu fi uqubatin narikis salah, iaitu berkaitan dengan seksa orang yang meninggalkan semaya, yang mana hari itu kita tengok ada 15 perkara itu seksa. Dan yang akhir untuk pagi ni, adapun seksanya pada ketika bertemu dengan Tuhannya apabila pecahlah sekalian langit, berlakunya hari kiamat, maka datanglah satu malaikat yang menyeksanya, dan adalah pada tangannya rantai panjangnya 70 hasta. Maka menaruh ia akan dia. Malaikat terletak rata tu pada tengkuknya, tengkuk orang yang tak semaya tu, orang yang melengah-lengah ke semaya. Kemudian memasukkan ia akan dia. Malaikat tu masuk rata tu pada mulutnya, dalam mulut orang yang tak semaya tu, orang yang mengingatkan semaya, dan mengeluarkan ia akan dia daripada duburnya. Kemudian dihalanya sekali, berteriaklah atas mukanya, dan segala terlentang atas belakangnya, padahal menyeru ia dan katanya, inilah balasan orang yang meninggalkan segala yang diperdukan Allah Ta'ala. Kemudian membawa ia dengan dia masuk ke dalam neraka. Pada muka mereka kata, inilah orang yang meninggalkan semaya. Berapa puluh tahun kita tinggal semaya? Hamba kira, hamba tuan-tuan dan puan-puan kira diri masing-masing lah. Nak gitu, jak daripada akhir balik sampai ke hari ni, cuba kita renung sama-sama, dekat bila kita start lekat semaya 5 waktu. Adakah start daripada kita mula-mula akhir balik dulu sampai ke hari ni tak tinggal-tinggal? Alhamdulillah. Kalau kita umur 60, 70 dah lah ni, kita tolak 10 akhir balik. Kalau 60 tinggal 50. Kalau 50, tak bila kita lekat 5 waktu? 10 tahun ke belakang ini ke? 20 tahun ke belakang ini ke? 30 tahun ke? Kalau 30 tahun, kalau 50 tahun, 20 tahun kita tak semalam. Allah Ta'ala ambil kira belakang tu. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zahrah pun Allah Ta'ala kira. Bukan berlalu dengan begitu saja tu. Maka sebab tu ada kilah ulama, ada kata boleh semaya qada, boleh bayar fidyah. Fidyah itulah yang kilahnya tak apalah, tak secai buat kilah tu. Maknanya qada tu, qada hak semaya, hak tinggal-tinggal dah dulu nak gitu. Kadang-kadang kita tengok dok kita sendiri pun kadang-kadang so kalau nak qada tu hak sunat pun dok qabliyah ba'diyah. Orang sudah baik apa kita duk luar tu lagi. Rugilah tak semaya sunat. Lepas tu kat sudah semaya pun sunat pun tak juga. Sedangkan hak sunat-sunat tu lah boleh masuk kita syurga ni.
Hak boleh kita masuk syurga, hak sunat tu, hak wajib ni melepaskan kita daripada api neraka. Menyentuhkan amal wajib kita tu, hak fardu tu melepaskan kita daripada api neraka. Hak boleh masuk syurga ialah amalan-amalan sunat. Gitu. Jangan yang kata kalau semaya dah melepaskan daripada api neraka ya. Pasal itu modal mana untungnya? Untung tu hak boleh masuk syurga. Untung tu. Di kuliah-kuliah lain yang lontarkan supaya biar kita mudah nampak. Dalam banyak-banyak amalan sunat ke dia yang jadi istiqamah pada kita. Hak tu yang boleh masuk syurga. Jak kita ni hutang banyak lagi. Hutang. Sokong modal hutang. Jadi boleh hutang sikit dia bayar hutang. Hutang bayar hutang. Gitu. Jadi bila kita renung baru kita tak ada nak itu kat orang. Boleh nampak diri kita sendiri kita. 3 bayar kelas 30 tahun. Tu hamba berumur 30 tahun. Kalau 40 tahun, 50 tahun lagi parut. Nak gitu. Kena seksa gini. Yang keduanya, dia ada ditilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik kasihan dan rahmat. Tuhan tak tengok kita, tak pandai. Kita pergi back rumah, tuan rumah tak tanya khabar, tak tengok ke apa begini. Kau nak kelik kena orang rumah. Tahu dah dia sibuk, kau tetamu ramai. Kau kurang mula-mula siapa tu, dia siapalah kita. Selekal. Duduk lah. Amok nak kita pun faham lah pasal muka dia nak sambut orang lain lagi. Tapi kalau tengok kita dapat tak cara ke apa gini. Kita rasa guana. Lebih-lebih lagi di akhirat kelak kita nak ada Allah SWT dah. Ketika ni Allah Ta'ala tak tengok dah kita, tak pandai kita. Apa? Pasal atas dunia dulu tak tengok kat aku. Mu tidak hadapkan muka-mu pada aku. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku ya Allah menghadapkan muka aku kamu ya Allah. Atas dunia mu tak saya tengok aku. Akhirat kalau aku tak saya tengok juga mu. Atas dunia dulu mu tak apa nak tengok muka aku. Kita pun katalah doa apa ni, kita baca doa iftitah tu hukum sunat ayat lah ke apa begini. Dia sunat ayat tu kalau ibarat pada tubuh manusia seperti bulu lah. Kita tengok orang tak ada bulu bagaimana. Ayat kita cabut bulu habis. Dogel. Semaya pun gitu juga. Kita ada sunat ayat supaya tubuh badan orang tak ada bulu. Gitu. Sedangkan itulah ikrar kita. Kalau orang kerja ke aku janji. Orang kerja dia tahulah. Dia tak tahu sayang aku janji. Wajah tu wajhi allazi. Atas dunia dulu tidak hadapkan muka-muka aku. Tak tengok muka aku. Akhirat kalau aku tak tengok katamu. Lebih pada tu lagi. Dan yang ketiga, tiada diampun Allah Ta'ala atasnya dan baginya seksa yang amat pedih hingga sekalian suara yang saudara yang beriman di dalam hatinya, sehingga kesemut yang kecil dalam hatinya betapa hal berani meninggalkan semaya dengan umpama seksa yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis ini. Tiada seorang pun yang berani meninggalkan sekalian yang telah dipadukan Allah Ta'ala, melainkan orang yang tiada ampun imannya. Maka orang yang tiada ampunnya iman itu kafir, bukannya orang-orang yang Islam. Kerana tiada beza antara orang Islam dan kafir. Inilah nasihat yang hamba sebutkan dia pada sekalian saudara yang Islam. Jangan sekali-kali meninggalkan semaya dan zakat dan puasa dan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah jikalau kuasa berjalan kepadanya, kerana agama Islam diperbuat Allah Ta'ala dengan 5 perkara seperti yang tersebut dalam hadis.
Dia kata orang yang tak semaya ni tak ada perkara dia tu. Dia menyebabkan dia tinggal semaya, kita kata tak ada email. Dan dia kata lagi, orang yang tidak ada email, iaitu kafir, bukannya orang Islam. Memang. Bukan ringan lah. Kepala segala dosa besar ialah meninggalkan semaya. Hak lain dosa besar juga. Zina, merokok, minum arak, judi, apa gini. Tuhan berubah dalam neraka juga mati. Tapi dia masih Muslim. Dia masih Muslim. Lama tak dalam neraka. Akhir-akhir sekali orang kata masuk syurga juga. Illa bisyikrillah, kecuali dia syirik dengan Allah Ta'ala. Tapi meninggalkan semaya tak ada. Matinya tidak dijamin mati dalam Islam. Pasal beza orang Islam dengan orang kafir semaya. Dia memang tak ada. Tapi pada kita buat orang tak semaya ni biasa-biasa je. Kita boleh minum air sekali, boleh duduk serumah, kadang-kadang jadi suami kita, kadang-kadang jadi isteri kita, jadi anak kita, jadi pok kita, jadi ibu kita. Tak ada satu, kita rasa tak satu. Tapi kalau benda maksiat lain, kita rasa hina yang tak amat sangat. Tapi kalau mati kena tanya kubur tu juga, tak semaya jemaah pun apa begini. Ini ikat ke majlis agama Islam nak gitu. Tapi di sisi Allah Ta'ala gitulah ramanya orang tak semaya. Kerana orang tak semaya, Tuhan turun bala 1001 bala Tuhan turun. Sama Nabi Harun dan Nabi Musa, keluar saudara ni keluar nak pergi berdakwah. Siapa satu kapal, Nabi Harun kata, ya akhi, wahai saudaraku, tak payah dah kita berdakwah kapal ni. Nabi Musa kata, apa? Pasal kapal ni sudah dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Mana penanda dia, mana burhan dia, mana dalil dia. Kalau mu tengok, dia kata banyak mata air yang keluar air, pokok menghijau subur. Ini petanda tempat tu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi Harun dengan Nabi Musa pun tinggal kapal tu pergi kapal lain. Dalam 2-3 purnama dia kena balik. Bila dia kena balik, kejut dia. Pasal kapal yang dirahmati hari itu sudah jadi padan jaruk, padan kuku. Padan jaruk, padan kuku. Nabi Musa tengok ada seorang pokcik tu lepas timbul dalam telaga, kara tak ada air, pas lepas pula kara pula. Dia pergi duduk dekat. Dia kata, pakcik, apa jadi gini ni? Hari tu amal lalu kapal ni cukup subur, mata air, tubik air banyak, pokok menghijau, ni jadi kering kotan nak gitu. Maka pakcik tu ayat, ini adalah kemurkaan Allah Ta'ala kerana satu hari seorang musafir mari, dia minum air telaga ni. Dan kebetulan waktu tu waktu semaya mengikut kafiat Nabi Musa. Tak ada orang larang, tak ada orang kata gapo, tak ada orang suruh, tak ada orang tegur, tak ada gapo dia. Allah Ta'ala murka dengan seorang tu, Allah Ta'ala jadikan seperti kapal jadi lagu ni. Umat Nabi Musa, kita umat Nabi Muhammad SAW ni, kerana keberkatan Nabi kita tu, Allah Ta'ala tidaklah balik bumi. Kalau umat-umat lain, Allah Ta'ala balik selalu dengan perangai umat-umat tu. Tapi umat Nabi Muhammad, kat kampung kita bukan seorang yang tak semaya. Kampung kita bukan seorang yang tak semaya jemaah. Padalah nak yakwi. Seperti yang kita duk kecek hari ni dan bagai-bagai lagi. Ramanya orang tak semaya. Lepas tu ada pula orang tolong khabar lain pula. Tak sedut cara ke dia lah, ikut dia. Ada tak semaya, dia, kita. Kubur masing-masing. Seksa, tuan seksa dia, bukan seksa kita. Kecek. Bila dah Tuhan turun bala, tak kira ke dia. Ni kita pun kena. Ni kita pun kena.
Bagai-bagai lah Tuhan datangkan. COVID-19 lah, gotu lah, goni lah. Yang paling kita takut sekalinya, muslimin muslimat semua, bila mu jauh daripada Allah Ta'ala, keluarga mu jauh daripada Allah Ta'ala, bangsa mu jauh daripada Allah Ta'ala, aku akan hina ke bangsa mu. Aku akan hina ke bangsa mu. Hari ni bangsa yang paling dihina sekali, kalau kita, negara kita, jawab sendirilah tuan-tuan. Pasal ramanya orang Melayu yang tak semaya. 80% orang Melayu di Malaysia ni, orang Melayu di Malaysia tak semaya, 80%. Satu kajian dibuat secara rambang, termasuklah Dr. Fadilah Kamsah. 80%. Maknanya ke 100 orang, 80 orang tak semaya, 20 semaya. Hak 20 semaya tu tak tapih lagi. Tak tapih lagi. Hak semaya tu hak terima, hak tak terima. Akhir sekali tinggal berapa kerat. Tu balik. Kita tengok gini sudahlah. Masa semaya jemaah, cuba bayarkan masjid mungkin kita. Pak tanah. Bubuhlah 10% musafir lalu-lalu sehingga semaya. Kapasiti masjid kita tu dalam 500 orang saya dipahamkan. 500, 900 datang lagi ke apa gitu. Semaya jemaah berapa persen? Semaya jemaah berapa persen daripada anak muka kita? Berapa persen? 5%? 3%? Kita saudah 4 soh, 5 soh, 6 soh. Daripada 4 soh, 5 soh tu berapa persen daripada anak muka kita yang semaya jemaah subuh? Sedangkan duduk keliling-keliling, belakang depan, bukan tak dengar orang apa. Kalau tengok ke hadis kan, zaman Nabi, Nabi suruh pergi bakar rumah orang hak gitu. Nak oyak maruhnya. Bapa kerana akan mengundangkan benda tak molek, kemurkaan Allah Ta'ala. Nak oyak bak semaya ni. Tapi terjadi biasa pasal ramai telajar. Dah 80% kira. Kalau semua pakat lagu tu belakang kan, orang jadi kalih lah. Tapi kalau 20% hak tak semaya, 80% hak semaya, hak 20 tu akan jadi kepelekan. Ning bila 80% hak tak semaya, 20 semaya, jadi hak 20 tu jadi kepelekan. Dia jadi gitu. Jadi hak tak semaya tu majoriti, hak semaya minoriti. Jadi gitulah jadinya. Supaya mari semaya Jumaat lah. Pasal di kalangan ahli Jumaat ni, ahli Korea kita tu, hak mari semaya Jumaat beberapa persen sahaja. Jadi hak tak mari tu lebih ramai pada hak mari. Jadi hak mari ni nampak jadi supaya asing ya nampak nak gitu. Hak tak mari ramai lagi. Tapi kalau ramai mari, persen hak tak mari tu sikit, dia tu jadi kira sumber lah nak gitu. Kita semaya ni Tuhan turun bala. Tak kalau 80% tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab itulah Tuhan hina kita. Tuhan hina bangsa kita. Pasal apa? Pasal Islam duduk di bibir mulut mu. La ilaha illallah duduk bibir mulut mu, tak sampai ke hati. Dan lagi dia kata, Bunyal Islam alal khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa sawma Ramadan wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Yakni diperbuat Islam itu atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas mu menerima Islam, kedua, mendirikan semaya 5 waktu. Sebagai petanda mu mengucap 2 kalimah syahadah, mu menerima Islam, mana dalil dan tandanya? Mu semaya. Dalil dia. Jadi sekarang ni mu terima Islam tapi mu tak semaya. Mana tanda mu terima Islam?
Mana tanda? Kalau bos kadang nak ngucap, Cina hok jual spare part Kota Baru ni, jatuh barang dia, astagfirullahalazim. Cina kat Okasiku. Masa ambo duduk Kota Baru dulu. Ambo dah lah kerja pomeng setahun dua. Tokai suki beli barang. Pergi. Leasing nama Cina tu. Ambo ingat lagi. Kat Okasiku. Allah mene nak gitu. Jatuh. Astagfirullahalazim. Kata musim pun pandai juga kata kita macam tu. Bapaknya bagus kata kita. Kau nak kata. Marah tu ke Yahudi. No, marah ke Yahudi. Sia ke orang plastik. Mati dia, popok dia ke apa. Kita duk sia ke dia. Dia tak apa, dia menuju syurga Allah Ta'ala, dia mati syahid. Pasal dia memperjuangkan negara dia. Hubul watan minal iman. Dia kasih ke tanah air dia. Separuh daripada iman. Dia mempertahankan Masjidil Aqsa. Dia mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Mati dia, mati syahid. Kita duk sia ke dia. Kalau simpati lain, sia lain. Duk sia nak gitu. Patut dia sia kita. Subuh tak hari. Maya tak. Patut sia siapa sia. Letuk kakak tu atas tekuk juga. Maya. Berlarut sini ke Pasir Putih. Duk takbir atas jalan. Takbir masjid dah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir subuh dah. Bukan tak boleh kata kau tu atas tekuk boleh nak gitu. Comel baru nak gitu. Sia kau orang nak mati syahid. Orang tu nak menuju syurga Allah Ta'ala. Saing sahabat anak ambo. Dia kata esok dia nak balik dah, dia kata. Patut balik hari ni. Pasal tiket tak ada. Ada esok dia nak balik. Pasal nak balik mempertahankan negara dia. Dia orang Palestin. Dia kata, dia kata, kalau aku tak jumpa mu lagi, dia kata, maaflah kat aku atas sepanjang kita berkawan ni. Dia kata. Dia rasa tak boleh duduk sini. Pasal orang semua duduk berjual belakang betul. Dia rasa bersalah bila duduk sini. Nak gitu. Sayangnya dia gitu. Dan ketiganya memberi zakat. Yang keempatnya puasa pada bulan Ramadan. Kata hari panjang umur, bila tiga ni jumpalah pula. Penuhlah pula surau masjid ni. Masjid-masjid mana-mana penuh lagi. Dia panggil bulan ibadat. Bulan-bulan lain tak apa, tak mari pun. Subuh ramah pasal mereka bangun nyaru ke. Pandang pada Allah Ta'ala ni maha segala-galanya. Mudah ya nak suruh biar orang ramai mari semaya subuh. Geruk makan. Nyaru tu geruk makan. Oh, bunyi makan bangun selalu. Rupanya halus dimakan buat kita ni. Geruk makan, aku tiga bangun. Gopak bangun. Tak lalu kau tu cari muka lain. Cari juga kakak nak suruh biar lalu. Bangun. Tapi ada orang bangun lagi, bangun makan saja. Lepas itu pun duduk. Aduh, aku buat. Opel makan, tak masuk. Oh, cerdik ayat ni. Hak ni cerdik benar ni. Hak ni kena tembok dan ni bukan kena pakar-pakar. Ayat ni. Hak ni kena bedil. Gitu. Dan sabda dan kelimanya, naik haji barang siapa kuasa berjalan kepadanya. Naik haji barang siapa kuasa. Kuasa dari segi keuangan, tenaga, kesihatan dan sebagainya.
Betul kau kalau misalnya kata kita tak boleh pergi, kita sihat. Tapi kita royak kita tak boleh pergi pasal kita ada piti. Kita rasa tak kemampuan. Tanah ada tanah. Situ 2 luk, situ 3 luk. Hak gemul hayuh tinggal ada berluk-luk. Nak begitu. Piti tak ada. Boleh kita dakwa kita tak ada piti. Tak ada harta. Kalau tak tanya ustaz-ustaz lain, lepas kau. Kamu tak boleh pergi Makkah. Nama tak naik. Nama tak naik. Berapa tak pergi dengan pakej? Mahal 40-50 ribu ke apa begini. Dosa kelamin dekat 100. Dosa kelamin. Duduk 2 hari pun ni ada orang nak jual luk situ murah. Luah kat lu, luk banglu. Dia parut piti. Dia nak jual 80 lah. Sini. Mana? Mana? Tu tepi jalan. Kita tengok pasar. Bapa dia beli je. Taruh ke anak. Takut seksa anak nak buat rumah. Haji pergi dah Mekah, nama tak naik. Saya tanya ustaz-ustaz tanya, ustaz-ustaz lepas ku hamba lepas ku hamba. Ustaz tak jawab ni, ustaz pasal ustaz tak tahu, ngaji sikit. Sebaik kecil cari sana hak sebaik besar-besar lagi. Hak ekor pandai-pandai. Kalau dia kata terlepas, selekan. Nak ya. Yang kita kata kita tak ada kuasa, tak mampu, tak ada piti. Duk mai tahap tak naik nama. Kalau kakak lain, bapa mencari jalan lain. Tak boleh kau ni. Setara mana komitmen terhadap nak amal ibadat? Nampak? Kalau terlepas, selesai. Berapa tu? Tanah-tanah ke apa semua kata. Pasal nak taruh ke anak. Nanti seksa anak upah haji kita. Astagfirullahaladzim. Memang sewajibnya anak kena upah haji kita. Harta hak mak pok kita tinggal tu, kita kena sesarkan tu. Hutang mak pok. Kalau dia tak pergi Mekah lagi, kena upah haji. Baru bagi kira. Dia nak main gomoh habis berapa begini gitu. Faham anak pula kata, masa hidup dulu dia tak segi, ikut dia. Boleh anak lagu ni, demi. Ya. Dulu muka dia pun kedekut juga anak dia tu. Patut dia gitu. Dia tinggal kita. Penat. Memang ada belaka tuan-tuan. Manusia tu buat 1001 pesing. Nak gitu. Kita duk mengharapkan anak. Belum tentu, selalu amal raya. Jangan harapkan anak. Belum tentu. Nak balas geger nak jadi begitu. Banyak dah pengalaman hidup kita tengok. Sianya nak gitu. Nak jadi. Jadi naik haji barang siapa kuasa. Ikhtiarlah tuan-tuan ke mana-mana. Ikhtiarlah. Pasal dunia hari ni lagi boleh lagi kita pergi. Takut ke depan lagi lagu mana tak tahu. Ke depan lagi lagu mana tak tahu nak jadi. Lah ni pun kita berasa kepelekan yang amat sangat dah. Arab Saudi sendiri pun. Nak keb go ni. Suasana Makkahul Mukarramah. Suasana Madinah. Sehari ke sehari berubah. Sampai ke mall tu dalam Masjidil Haram dah. Kalau dulu, hari ni tumbuh macam cendawan keliling Kaabah tu. Saya dipahamkan
Owner yang buat bangunan tu ada di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Buat mall. Nak yakwi tuan-tuan. Sehari ke sehari, sehari ke sehari. Aura, kita berbuah aura lah. Aura kita pergi ke Mekah. Mula kau lama, kau kiki. Nak yakwi. Lah ni duk jual beli ke apa begini. Kalau kata bayar mahal tu, software ke apa begini gitu. Pong tobik pintu lift tu boleh semaya situ selalu. Nak ayatnya mall hotel tu dalam kawasan Masjidil Haram tu. Siapa dia berani nak lari? Negara Arab Saudi je buat. Penuh ditegur kerana baiki, apa tak baiki RNA di perjalanan daripada Makkahul Mukarramah nak pergi ke Madinah. Kalau siapa dia rajin pergi umrah dan sebagainya, kau tengok RNA yang dia bina tepi jalan tu. Tandahnya berapa begini, Masya Allah. Nak gitu. Ada pernah dia tegur nak gitu. Oh, demi orang tu kena tegur. Nah, yang tegur lah Arab Saudi. Anak yang punya. Kalau kita pergi di Mina, tengok tandah di Mina, Masya Allah, nak gitu. Gambar lah. Ikut dia nak buat ke dia. Jabal Kubis, sodok dah. Buat istana raja. Tak ada dah bebas sejarah. Arab Saudi ni dia tidak berat sangat berkaitan dengan sejarah-sejarah Islam itu. Masjid kucing dan sebagainya. Kita dengan nama yang sodok buat mall, sodok buat hotel. Gitu. Sehari ke sehari. Nah, wallahu alam. Nah, tapi Allah Taala pelihara Harmain ni, Allah Taala pelihara. Dua tanah yang diharamkan itu Allah Taala pelihara, Madinah dan Makkah. Nah. Baik. Dan lagi dia kata, dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu tiang agama, dan barang siapa mendirikan dia maka sesungguhnya telah mendirikan ia akan agama. Dan barang siapa meninggalkan dia, yakni meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya telah meruntuhkan ia akan agamanya. Berapa ramai orang runtuh agama? Terbalik kuat, tak ada agama. Berapa ramai? Benda bukan main-main tuan-tuan. Begitu. Sebab tu Nabi nak wafat, Nabi pesan ummati bisalah, ummati bisalah, ummati bisalah. Bila mau meninggalkan semaya, tunggulah saat kehancuran bangsamu. Amo bukan kecek politik dah. Tapi gambaran masa kita ramai tak semaya. Allah Ta'ala hina bangsa kita. Itu jangan salah kau orang. Runtuh kota Melaka bukan kerana Portugis. Anak-anak belajar sejarah. Runtuh kota Melaka kerana orang Melaka juga. Dibuka pintu. Cikgu ada. Menyebabkan orang Portugis boleh masuk. Istilah orang kampung panggil barwa. Bila barwa ni orang kampung tu jugalah. Kalau orang kampung lain nak mari curi kampung kita, dia tak erti lorong tu lorong ni. Kalau tak ada barwa kampung ni. Oh, kampung kecek gitu. Begitu juga Melaka. Kalau tak ada orang Melaka yang jadi barwa, Portugis tak erti nak masuk mana. Hancurnya Islam kerana orang Islam juga, bukan kerana orang kafir. Hancurnya Islam kerana orang Islam juga, bukan kerana orang kafir. Hari ni orang kafir gunakan orang Islam untuk menghancurkan Islam. Nah, ya. Allah Ta'ala hina bangsa orang yang membelakangi agama. Ramai tak semaya, akhir sekali bangsa menjadi kafir. Nak kecek bab ekonomi, semua alam maklum belaka. Nak kecek bab pendidikan, bangsa orang lain lebih maju lagi pada kita pendidikan. Anak kita ni masuk universiti, sahu seperti kampung. Masuk universiti, tapi ambil koh ke dia? Ambil istilah kekoh lelu. Bila keluar saja,
Pasar dia tak sikoh anak kita tu. Peluang pekerjaan tak ada. Pointer berapa? Pagi bertemu duga kecik air putih. Dia walk happen. Bila nak boleh? Bangsa lain ke tengok. Siapa satu peringkat tak ambil SPM dah bangsa lain. Beli cikgu ngajar di rumah. Kelusai dia boleh ngaji di overseas. Jadi doktor tak klik dah ke Malaysia. Gaji 5 kali ganda lagi daripada kita. Pun boleh pitih banyak atas klik ke Malaysia. Bui ke mokpok ke persatuan dia. Dari segi ekonomi, dari segi pendidikan. Learning kita betul-betul duduk tahan di politik. Tu pun duduk tanduk. Berbelah-belah parti Melayu. Kena satu. Bapa Allah Ta'ala hina lagu tu. Kerana orang Melayu lupa masjid, orang Melayu lupa sujud dan rukuk pada Allah Ta'ala. In tansurullah yang surkum. Bila mau menolong urusan agama aku akan tolong urusanmu. Ni mu tak tolong urusan aku, mu abaikan urusan-urusan agama. Boleh lepas perhimpunan beribu-ribu di Bukit Jalil. Boleh hamba kata 100% orang Melayu yang beragama Islam. Boleh kita kata ada Cina, ada India. Tak ada. Bangsa kita yang dulu melaluk nak jaga kita. Berapa orang, habis orang pakat marah ke Ustaz Zahid Idrus. Marah ke Wadi Anwar. Kerana menegur benda-benda lagu tu. Siapa dia marah? Orang kita juga. Betul kata, yang menghancurkan Islam bukan orang kafir, orang Islam juga. Cara apa ke dia? Ikut dia. Dia nak buat apa ke dia? Dosa dia ke apa ke dia? Macam-macam. Ni bila dia tiap agama terbalik, membujur lalu menintang patah. Allah Ta'ala kehina bangsa tu. Diri kita sendiri pun kalau kita tak semaya, lagu mana? Kita berasa masuk dalam orang ramai, kita berasa mana? Kita berasa mana? Hari ni kita semaya dah, alhamdulillah. Waktu kita duduk tak semaya dulu, kita berasa mana? Walaupun orang tak kata apa pun, hati kita jawab tak sendiri. Berasa mana? Hina tak? Bila jumpa dengan orang masjid, jumpa dengan saing kita semaya apa, kita berasa mana? Hina tak hina kira lah tuan-tuan. Selalu hamba ayat dah kan. Air hujan hok cucu jatuh atas rumah tu sama najis dengan air kecing angin rumah orang tak semaya. Hina tak hina ni. Tak dalam rumah kita. Dalam rumah kita. Tapi buat tak erti buat badan kita. Anak kita kau siapa kau. Tak ada berasa bersatu. Walhanya seksuknya dakwa ke dia. Nya dakwa ke dia kita. Akhir sekali kita jadi muflis di akhirat kelak. Bapa pasal pahala-pahala kita nya kutip ke anak habis. Tidak sayugianya dia masuk syurga. Malaikat apa paling belakang? Demo siapa? Demo siapa? Aku anak dia dulu atas dunia. Dia tidak pernah marah aku tak semaya. Dia tak pernah suruh aku semaya subuh. Tak pernah kata gapo, tak pernah gotu, tak pernah gani. Ambil pahala kita buikan. Kalau seorang, kalau 2, 3, 4 ngelah kali kita pun tak berapa banyaklah mana dah juga. Ngelah kali kita pakai dalam juga. Memang. Ini bab semaya ni. Bukan benda-benda kecil nak yakni. Dan lagi dia kata, dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, barang siapa semaya subuh padahal ia berjemaah di dalam 40 hari dan tiada lepas di dalam satu rakaat, nescaya di surat Allah Ta'ala baginya 2 kelepasan. Pertamanya lepas ia daripada api neraka, dan keduanya lepas ia daripada munafiq. 2 perkara Allah Ta'ala janji so di dunia, so di akhirat.
Syarat mu nak dapat kedua kelepasan ini, mu semaya subuh berjemaah 40 hari dan tiada galak takbiratul ihram bersama dengan tu'imih. Tu'imih Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Terus tanda start pagi ni. Terus tanda. Pagi ni sampai 40 pagi. Payah tuan-tuan. Nak boleh cukup 40. Tak galak. Tak putus. Sampai 15 hari ada KJL lalu. Ada KJL. Anak betul jaya beranak. Gak rumah anak kita tu pula jauh dengan masjid. Gak kita nak pergi tak kerti jalan. Maya duk rumah. Kita tak percaya kata. Hari yang ke-35 dah. 35. 5 hari lagi dah. Nak cukup 40. Nah, ya. Nyo mati masa tu pula. Kita nak pergi subuh. Mati masa tu. Nak tinggal. Kata boleh. Nak gitu. Bini takut engkau orang mati. Nak. Kita duduk rumah. Supaya duduk rumah. Nak. Kita percaya terang lah. Tanda dengan klien dah kuda dah. Ada dia. Allah Ta'ala akan bagi. Nak tahu mana kita. 40. Nak boleh dua kelepasan ni bukan suatu perkara yang senang ni. Nak punya 40 hari. Kawan mari sokmo. Subuh kawan ada sokmo. Kata sokmo tu cukup dah 40. Hak kata sokmo. Amu tiri baru ni. Amu duk bila-bila pung pagi satu tu. Nak pergi atas anak. Kota Baru. Galak dah aku. Kita duduk bila tu. Keluar bila. Ada je. Main tuan-tuan. Orang jadi tu'imih. Belum tentu juga tu'imih pun. Pun kena minggu ni dia tak bertugas. Tak hari. Tu bila. Gitu juga. Memang tuan-tuan bukan senang nak boleh 40. Siapa dia boleh 40? Orang jemaah tak boleh. Jangan ambil otak molek dia tu, hak kelemahan dia gapo tu, itu jemaah dia. Orang bukan jemaah dia, orang. Tu yang dia nak tubik 40 hari tu nak istiqamah kakak ni. Kena ambil awak sudut tu, jangan ambil awak sudut-sudut lain. Kita ni gomo belaka, tinggal anak bini lah, gotulah, goni lah, bawa puyuk lah, berapa begini. Mungkin kita tak kena. Ambil awak molek tu, apa yang dia nak buat gitu? Pasal dia nak istiqamah semaya subuh supaya jemaah 40 hari tu. Jadi kalau kita boleh buat duduk rumah, tak payah turut, tak apa. Takut tak jadi. Tu, kalau jadi tak apa, alhamdulillah. Bukan main-main ni tuan-tuan. Di dunia Allah Ta'ala lepaskan kita daripada sifat munafik. Selamat, alhamdulillah. Hak paling kita takut sekali duduk dunia ni tak jadi munafik. Lepas tu di akhirat pula lepas daripada api neraka. Tak ada satu lah. Dua benda janji Allah Ta'ala nak yakwi. Dua keadaan ni nak yakwi. Bukan main-main ni. Bunyi mudah ya. 40 hari. Mari 40 hari. Terang kita percaya. Atas setelah subuh lah. Terang ngori. Ya. Subuh enggak tidur. Hujan-hujan pula. Terang ngori. Ngori ni mari. Pung hari ke-15. Dia tu Allah tak mutu. Bini kata abang. Ni telefon mustahak ni telefon ni orang ni. Pun telefon. Mak saudara mati. Tak apalah nanti aku pergi sembahyang maghrib dulu nak gitu. Lepas tu lepas maghrib kita pergi kita. Allah demo. Mati ni. Orang sungguh ketemu telefon. Semaya domo suruh tu ya tu terima belaka Allah. Mak kata, dah aku nak cukup 40. Oh, waruk tu. Tahu ke waruk ke apa, aku nak pergi juga. Bini kata, biarlah. Nak ke mana? Bukan mak dara demo. Mak dara kita. Mak dara kita enggak sesak kan. Ada tarik makrif di suku ni harkat. Mana Haji? Suka ke ya?
Bunyi mak dara kita, bukan mak dara demo. Mata mapuh motor naik semaya atas rumah. Barang takut bening belaka ni. Mana hei? Kau berani buat uwi ya. Lepas tu jemur kain tu. Orang lain takut belaka. Tu dia gitu. Pakak-pakak lah weh. Itulah pakak-pakak. Lagu mana? Jadi kedek. Nah ya weh. 40 hari tu, 40 hari tu. Kita orang jatuh lah. Orang Tino tak apa. Dia tak mari pun. Pasal orang Tino tidak wajib jemaah. Orang Tino dia tidak sewajib macam kita. Orang Tino tidak wajib jemaah. Orang Tino wajib pergi ke Kesari, Gutong, ke Bimo. Hak tu wajib buat dia kena pergi. Bapa tak boleh mari majlis pasal mendatangkan fitnah. Tu dah gitu. Tu nak besar tu alik dia sikit tu. Siapa dia nak sedekah, nak infakkan akhir-akhir tahun ni ada piti-piti lebih kan, berilah kau hang pendahari wi kau email kita nak peluas sikit aluk retin tu biar rapat sikit, biar soh dia pandai sikit gitu. Pasal nak Ramadan ni nak gitu, nak peluas sikit, nak guna piti sikit. Lepas tu nak tok TV dah ni, alik dia tu nak tok TV, jadi dia tak payah duk selok-selok jeling-jeling gitu, jadi dia boleh tengok TV alik tu nak gitu. Ili sikit alik dia tu nak gitu. Kapet pun nak pergi kapet ni kot alik dia tu nak gitu. Pasal share ke dia alik dan kapet tu. Hak tu hak lu kelas tu. Kapet tu. Jadi banyak pitih nak pakai alik tu. Jadi siapa-siapa dia ada lebih akhir tahun ke apa gini gitu. Selakanlah bui. Pagi ni lalulah tak satu bulan lama-lama. Nak gitu. Nak suruh biar muslimat kita selesa kata berapa. Nak tamu hekon sebutir lagi nak gitu. Biar sedap tidur pok dia. Kita duduk kuliah ni, dia duduk belunju telepan, duduk comor minyak panah lah berapa. Dalam bib besar tu bukan WhatsApp Mastika gitu. Batu setengah-setengah masjid dia buka tabir retin tu. Baru tak ada tidur dia. Dan kita ni nak nak guling buat dia tu. Pacuik-cuik. Jala. Nah. Waktu kata serabut lah aku duduk sebelah dia ni, duduk jolo. Yang kedua, atas ia daripada munafik, dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, barang siapa semaya subuh pada hari ia berjemaah kemudian duduk ia serta menyebut ia akan Allah Ta'ala dengan suatu zikrullah hingga terbit matahari, dengan tiada berkata-kata dengan suatu perkataan dunia, serta menghadap ia akan kiblat, maka disuratkan baginya pahala haji dan umrah yang sempurna 3 kali, dan tersebut pada suatu riwayat lain diperbuatkan oleh Allah Ta'ala baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak, dan tersebut pada satu riwayat yang lain diberi pahalanya seperti memerdekakan sahaya 80 dan lagi sabda Rasulullah SAW. Lepas pada sembahyang subuh duduk sehingga ketari naik dalam majlis zikrullah, suatu zikrullah, supaya kuliah subuh pagi ni, supaya kita boleh pahala seperti haji dan umrah yang mabrur yang Allah Ta'ala terima. Boleh pahala, tapi dari segi keperduan tu tak lepas juga. Kenapa lama kita kalau tak apa tak pergi Mekah pun. Pergi Mekah pun nak pahala juga. Dah kita boleh dah pahala pada hak tu. Yang tuwih gitu lah yang manusia hari ni. Dia kata dah hadis Nabi kata gitu kan. Hadis Nabi kata kalau kita lepas main subuh kita jangan gerak apa, kita duduk sehingga tari naik. Kita boleh pahala haji dan umrah yang mabrur. Enggak kita pergi Mekah, pergi buat haji buat umrah nak pahala. Dah tu hari pahala dah buat dia lagi. Jangan main-main tuan-tuan. Manusia lah ni dia putar belik. Keperduan tu wajib tetap, tak terlepas juga. Kena ingat nak gitu. Lama duk kata gitu. Ya main. Hari ni demo pandai-pandai. Mohik kauli. Orang Syria hak kena gam, kena igat dah tu. Tak diterganung. Di antara dia kata ke dia,
makmum tak payah baca dah teh. Bila kita sembahyang Jumaat, pasal tak imam baca dah. Tak imam baca dah tak okey. Tak imam baca Fatihah tu merakumi untuk seluruh anak Jumaat. Nya tulis gitu ayat. Dekat dalam kitab fiqh kata imam menampung bacaan Fatihah makmum. Tapung, bila tapung mesti kakak ada. Pergi kedai motosikal nak napung Dia tanya, tapung ke apa? Tapung punggung. Tapung motor, mana motor? Mesti kena ada benda. Imam nak napung Fatihah makmum, makmum kena ada Fatihah, baca Fatihah, baru boleh tapung. Ni dia tulis kata tak payah baca dah Fatihah. Antaranya murid kauli dah. Orang Syariah. Jadi ni pun gitu juga. Nya tulis dah boleh pahala dah kan haji dengan umrah mabrur pula. Pergi buat gabiah lagi. Kita pergi Mekah pun kita nak pahala. Pergi buat haji nak pahala juga. Pergi umrah nak pahala juga. Dari sudut pahala, dari sudut keparduan itu tetap tak lepas. Wajib kena buat, wajib kena pergi. Gitu. Dan cukuplah setakat ni dulu 7,5 sejam padalah tu bersejam lebih nak gitu. Jadi dah muslimin muslimat semua, sebelum tu makluman hari Sabtu malam Ahad, esoklah Sabtu dah, malam esok kita adakan program menutup tirai 2023 di Masjid Iktikaf kita ni, kuliah maghrib perdana. Kita tampilkan qori antarabangsa Qayyum. Dia akan mari di masjid kita ni malam esok. Bermula dengan maghrib lagi, dia akan mengimami sembahyang dan dia akan memperdengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Dan dia akan mengimami sembahyang maghrib dan isyak. Antara maghrib dengan isyak tu akan disampaikan kuliah oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhtar bin Hadi Yaakob. Kenal? Jadi malam esok nak gitu. Dan kita ada sedikit jamuan sebagai akhir tahun kita. Tolong war-warkan kepada sahabat-sahabat biar ramai-ramai mari nak gitu malam esok nak gitu. Dan bersama dengan kita juga Kelantan FM akan mari. Kelantan FM akan mari, pasal dia akan buat rakaman tazkirah hamba tu, ceramah hamba tu dia akan buat rakaman untuk disiarkan dalam radio selepas Bezahu dalam radio tu. Jadi dia akan mari buat rakaman. Jadi pakat-pakat war-war lah, pakat bawa biar ramai-ramai nak gitu. Dah insya-Allah. Jadi dua kali tu lah. Pertama sekali sumbangan daripada tuan-tuan tu untuk pembesaran ruang sembahyang muslimat tu dan untuk program tu. Jadi itulah saja. Terima kasih banyak kerana sudi pakat mari belaka. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.